Saya rasa ini pun dah banyak dah. Tapi sebenarnya etika tu bagus kalau sebut kan, especially untuk pelajar lah, supaya dia orang boleh amalkan. Saya tengok ada pelajar yang buat master di fakulti lain lah, buat master PhD yang buat Ahadari tu, ada ambil khusus ni masa undergraduate. So dia boleh follow lah. Alhamdulillah. Okey. Okey, lagi 2 minit lagi ni. Saya cuba masuk slide saya lah. Okey, boleh tu. Ni slide yang sama yang Datuk dah share minggu lepas tu kan? Ya saya. Okey. Lagi 2 minit lagi, insyaAllah. Okey, slide dah nampak Datuk. Okay. Kita tunggu lagi 2 minit Dari tunggu je lah. Semua. A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk meneruskan kuliah ini, dan insya-Allah kuliah ini adalah kuliah yang terakhir. Jadi saya tengok slide saya ni lebih kurang dalam 20-22 slide lagi. Dan kalau saya boleh siap awal, kita boleh bincang lah kot. Saya nak bagi ruang sikit kepada saudara untuk bincang pada petang ni. Okey, saya nak ulangi sedikit tentang apa yang telah kita bincang. Biasanya begitulah untuk kita catch balik kan. Kita ingat semula balik apa yang telah kita bincang masa lepas. Dalam membicarakan tentang sains dan teknologi ini, kalau perspektif sarjana sekular ataupun sains kini lah, sains contemporary ini yang kita bincang semasa ini, ada 2 entiti saja, iaitu entitinya ialah manusia, dan manusia ini melihat alam, dan manusia mempelajari tabi'i alam. Saya sebut tabi'i lah, tapi kalau dalam bahasa kita hari ini, mengkaji sifat-sifat alam ini, properties dia, pokok membesar, api yang paling bakar sebut itu, dan kemudiannya dia akan berusaha untuk mengambil manfaatnya. Kajian ini bukan hanya sekadar tengok pokok saja, termasuklah dalam yang besar seperti melihat astronomi, mengkaji tentang gerakan bulan dan bintang, sehinggalah kepada gerakan atom dan juga sel ataupun dalam biologi mungkin genetik dan sebagainya. Tetapi oleh kerana kita tidak mempunyai, manusia tidak mempunyai peralatan yang membolehkan mereka melihat alam di angkasa dan alam di nano ataupun mikro ini, maka perkembangannya tak begitu hebat. Kalau baca dalam Keith Moore pun, seorang penulis buku yang terkenal dalam bidang embryologi, dia sendiri pun mengatakan bidang embryologi ini hanya berkembang selepas mikroskop tercipta. Barulah ahli sains itu, dia ada satu sifat ahli sains ni, sifat curiosity, sifat ingin tahu, sifat inquisitive, sifat merasa nak ingin tahu kenapa. Jadi macam pokok memerlukan cahaya. Jadi ditanya bahagian mana pokok memerlukan cahaya, bahagian daun tu di mana, di bahagian stomata tu di mana, apa berlaku dan sebagainya. Maka kita dapatlah melihat penerangan-penerangan yang berikutnya berkenaan fotosintesis dan sebagainya. Jadi itu adalah sains sekular, iaitu ada manusia, ada alam, dan manusia melihat alam ini. Jadi manusia melihat alam ini dan cuba memahami sifat-sifatnya dan juga cuba dan mengambil manfaat daripadanya. Dan mereka membuatkan berdasarkan kepada sifat yang mereka kaji ini,
Mereka mungkin daripada ayam yang liar itu, ayam ni asalnya burung, dan burung ni mungkin liar berterbang lalu hutan, mereka jinakkan dan mereka jadikan sebagai hasil tanian. Begitulah dengan tanaman-tanaman dan sebagainya. Sebab itu kita tengok hasil tanian kita ini yang baik-baik saja. Okey, begitu juga kita lihat dari segi mereka mengambil tanaman-tanaman dan ubat sebagainya sebagai ubat-ubatan, sebagai penyembuh penyakit dan sebagainya lah. Jadi semuanya ini hanya melalui dua entiti saja. Satu manusia, satu ialah alam ini ataupun dalam bahasa Inggeris sebut nature. Jadi ada dua entiti ini saja. Manusia sebagai key person ataupun orang ataupun entiti yang melihat dan mengambil segalanya, dan alam ini bergerak secara tabi'i ataupun duduk dalam ni bergerak. Sekarang kita tengok dalam National Geographic kan, bila harimau kejar kambing ke atau rusa ke, kita kata kenapa rusa dia tak lari begini tadi? Sebab rusa tak ada akal, dia ada naluri dia saja, insting dia saja. So dia ikut tabi'i dia. Cara dia lompat pun ikut tabi'i. Sejak dia beranak pun itulah kaedah dia melompat. Okey, pada petang ni saya telah memperjelaskan pada saudara-saudari tentang sains tauhidik ini. Yang saya dah cerita mula-mula sains Islam, kemudian jadi istilah sains tak ada dalam Islam. Jadi istilah sains ini pun ambil daripada bahasa Latin scientia yang bermaksud systematic knowledge, ilmu yang sistematik. Kemudian dalam Islam ini kita ada 3 perkara. Semua orang Islam ni, yang maksud saya orang Islam yang Islam itulah, jangan Islam yang faham, dia mesti ada 3 entiti. Satu, Tuhan. Entiti yang pertama ialah Tuhan, entiti yang kedua ialah manusia kita, entiti yang ketiga ada alam. Jadi di atas manusia ini, kalau manusia ini melihat alam tanpa mengenal Tuhan, dia akan buat segala-galanya. Dan natijahnya kita tahulah apa yang berlaku hari ini. Alam jadi tercemar, kestabilan alam tidak lagi seimbang dan sebagainya. Walaupun dalam skala yang begitu besar, alam ini tidak seimbang. Ini hari ini pun saya ikuti jugalah, walaupun tidak ikut sepenuhnya tentang COP26 yang sedang berlangsung di Glasgow hari ini kan. Dan alam ini jadi tercemar. Akibatnya ialah bukan third world country. Akibatnya ialah negara-negara maju ini tak cukup dengan apa yang ada, dia nak lagi. Dan akhirnya dia eksport negara-negara maju, tak cukup ini debat. Akhirnya begitulah, bila harga minyak pun dia tentukan minyak, dia yang ambil minyak. Padahal dia tak ada minyak. Tapi dia ambil daripada orang dan kemudian yang mengeluarkan minyak itu tetap miskin. Saya tak nak pergi cerita tentang politik dan sebagainya itu, tapi nak menyebut bahawa kalau manusia ini tidak ada Tuhan di atasnya, itulah yang berlaku. Kalau tak ada Tuhan, yang ada ialah nafsu dia. Itu sajalah. So, sekarang ni dalam sains tauhid kita ada 3. Satu, Tuhan, di mana Tuhan ini merupakan sasarannya. Maknanya kita buat sesuatu itu kerana Allah. Saya makan kerana Allah, saya kahwin kerana Allah, saya bagi kuliah ini pun kerana Allah, saya bagi. Tapi dalam kerana Allah tu kadang-kadang orang bagi gaji, kadang-kadang kita mendapat hasil, kita tanam kerana Allah, Allah Ta'ala bagikan hasil dan sebagainya. Tetapi niatnya itu kerana Allah. Sebab itu dia tak boleh keluar daripada kerangka yang Allah telah buat pada dia. Itu syariat, itu hukum atau peraturan. Dia tak boleh. Dalam bahasa para hukama menyebut sebagai al-ghayah la tubarru wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Walaupun matlamat itu baik untuk membangunkan alam, tapi kaedah yang tak baik tak boleh. Sebab tu kalau kita menerima konsep sains tauhid ini, satu yang kita kena patuh ialah apakah peraturan-peraturan yang kita kena ikut selagi tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam sains sekular itu tak kisah. Dia buat apa benda pun Tuhan tak ada. Jadi sebab itu ahli-ahli sains pada zaman dululah, termasuk katanya Jabir bin Hayyan, dia enggan bila khalifah suruh dia buat racun ke yang merosakkan orang. Jadi bila dia nak buat sesuatu itu, samping dia menerima arahan daripada Amirul Mukminin, dia juga berfikir secara bebas. Itu dia ada tanggungjawab dia sendiri. Yang kedua, entitinya manusia. Manusia ini, saya dah sebut banyak kali ini, saja nak ulang, kita ini khalifah Allah. Kita bukan makhluk di sini. Kita dibawa daripada syurga, tapi kita dilahirkan di dunia ini. Dan kita akan mati, dan kita
diminta oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dengan dialognya dengan malaikat itu. Boleh bacalah surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Jadi manusia ini pengurus pentadbir dan dia tak boleh mengurus alam ini kalau sekiranya dia tidak faham tabi'i alam. Kalau saya nak mengurus duit, saya kena tahu lah duit itu apa. Kemudian American dollars dengan Malaysian ringgit dan Indonesia rupiah itu apa bezanya? Kalau saya kata 100 ringgit tak sama dengan 100 rupiah, tak sama dengan 100 US dollars, tak sama dengan 100 Singapore dollars. Jadi mengurus 100 ringgit tak sama mengurus dengan 100 US dollars dan sebagainya. Jadi saya kena tahu sifat-sifat duit itu dulu. Apa yang mampu dia beli, apa yang dia tak boleh beli dan sebagainya. Jadi samalah dengan alam. Allah Ta'ala nanti kita sebagai khalifah, tak mungkin kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai khalifah kalau kita tidak diberikan Allah dengan kemampuan untuk memahami tabiat alam ini. Mungkin cukup dekat situ. Dan yang ketiganya ialah kita ada alam sekitar kita yang disebut sebagai nature, yang alam ini merupakan kepada manusia yang dalam tauhid ini, dia adalah satu amanah. Amanah kepada manusia untuk kita ambil manfaat darinya. Kita kena ambil manfaatnya dan kita mempergunakan untuk kebaikan kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat besok. So, sekarang yang isu yang paling besar ialah bila berlaku pertembungan ideas. Misalnya, tadi seorang hamba Allah yang mengkaji alam tabi'i tanpa adanya Tuhan. Iaitu mengatakan bahawa api yang panas itu membakar dan tidak bakar. Memang itu kajiannya dan dia boleh buktikan kepada kita. Tetapi bila kita baca Al-Quran, kita dapati Allah Ta'ala memberitahu bahawa Nabi Ibrahim dicampak dalam api oleh Raja Namrud tapi tak terbakar. Tidak dijelaskan dia apa-apa pun. Malah dia selamat keluar. Sehingga semua orang panjang. Jadi soalan yang pertama, yang mana satu benar? Jadi isu yang timbul ialah bila bertembungnya antara kebenaran saintifik dengan kebenaran ilahi, yang mana satu benar? Ya, of course sebagai seorang Islam dia akan kata, ya saya kebenaran ilahi dah. Tapi macam mana yang boleh memuaskan kita berfikir? Jawapannya saya dah bagi dah. Dia berada di bawah naungan yang disebut sebagai tauhidik. Konsep tauhidik itu perlu dipahami. Saya tak berhasrat untuk bincang ni, tetapi cukuplah dengan saya mengatakan bahawa kita mengambil suratul Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, untuk memahami tentang konten, kandungan, natijah daripada yang disebut sebagai tauhidik ini. Stop dekat situ. Hari ini kita nak pergi kepada kuliah yang baru. Kita pergi kepada ilmuwan-ilmuwan Islam yang orang Islam sendiri menerimanya sebagai authority. Yang pertama ialah Al-Biruni. Al-Biruni, menurut dia kata alam ini, in order to be closer to God, we must be able to understand God creation. Ini yang saya baca. Saya tak yakin dia cakap macam ni, sebab dia cakap bahasa Arab. Lagipun dia bukan orang Arab, dia orang Uzbekistan, lahir di Birun. Jadi dia kata, kita ni sebagai ahli sains lah. Orang lain mungkin bincang, Tuhan buat apa? Tuhan rububiyah, uluhiyah, itu pendekatan yang digunakan di dalam pendekatan pendekatan falsafah atau pendekatan akidah. Tapi pendekatan dia sebagai ahli sains, dia kata, kalau kita nak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita kena memahami apa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sebab ada satu ayat Quran, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Taala menciptakan sesuatu syai'in. Itu surah As-Sajdah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Aku ciptakan diciptakan sesuatu itu dengan ahsan, dengan sebaik-baik kejadian. Jadi kalau maknanya dibandingkan dengan apa yang manusia buat dengan apa yang Allah Taala buat, kreativiti manusia dengan apa yang telah terjadi, ternyata apa yang Allah Ta'ala jadikan itu lebih hebat, sebab tu kita dilarang daripada pandai-pandai pula ubah kita punya buat plastik surgery dan sebagainya. Sebab Allah dah buat dah cukup dengan ada hikmahnya. Dah kenapa dijadikan demikian, dia dah tahulah kita
kita pandai-pandai pula mengikut contoh orang lain, kita nak buat plastik surgery. Sebab tu tak ramai lah orang Islam yang sanggup buat. Kecuali dia cedera, dia accident dan perlu kepada plastik surgery kerana nak membaiki dah. Itu lain cerita. Tetapi kalau sekiranya pandai-pandai dia nak ubah apa yang Allah tak jadikan, saya bukan ustaz, saya tak gunakan pendekatan, saya menggunakan pendekatan nahnu du'at la qudah. Kita ini pendakwah bukan penghukum. Jadi pandangan Al-Biruni mengatakan bahawa kalau kita nak faham Tuhan, kita faham apa yang Tuhan ciptakan kepada kita. Dalam penciptaan yang hebat itu, kita tahu siapa Tuhannya. Jadi kalau orang kata handphone ni hebat, tengoklah siapa penciptanya dan macam mana dia cipta yang boleh hebat. Tengok gambar dia very clear, berkomunikasi boleh cukup hebat dengan mana-mana saja, boleh hantar surat, boleh hantar mesej dan sebagainya. So sebab dalam surah yang kedua tu, sebab itu hujah dalam surah As-Sajdah ayat 7. Kemudian memahami tabiat alam ini bukan sekadar memahami cara saintifik, iaitu objek yang dilepaskan jatuh, pokok memerlukan air untuk membesar, bukan sekadar itu saja. Tetapi kita kena faham juga apa maknanya yang terdapat di dalam kejadian itu. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, dalam kejadian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Ramai orang tak nak disebab ulul albab ini disebut pada mereka yang mengetahui. Tetapi dalam bahasa Inggeris dia kata man of understanding. Maknanya orang yang cuba memahami kenapa berlaku dia jadi malam dan siang. Dan dalam inna fi khalqis, di dalam kejadian langit dan bumi. Malah Al-Biruni tambah, bukan hanya langit dan bumi, tetapi apa saja ada di antara langit dan bumi, termasuklah di lautan. Kalau kamu lihat, maka kamu akan dapat memahami, dan bukan tak memahami dia, tapi juga memahami makna yang terkandung di dalam kejadian itu. Itu yang dikata ulul albab. Ulul albab itu bukan sekadar ahli sains biasa yang tahu bahawa kopo elektrik mengalirkan arus elektrik atau mengalirkan charge sebagainya. Bukan takat itu saja, tetapi lebih daripada itu dia memahami juga kenapa kopo, kenapa tidak kayu, kenapa tidak plastik. So ini di samping itu dia cuba mencari makna dan rahsia tentang apa diciptakan oleh Tuhannya. Segala fenomena yang berlaku dalam alam ini, segala everything yang berlaku dalam ini merupakan ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, the sign of God. Samalah dengan kejadian Isra Mi'raj. Yang itu pun juga tanda-tanda juga, walaupun dia bukan saintifik. Allah Ta'ala menyebut kan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, iaitu daripada ayat-ayat tu, daripada tanda-tanda itu. Dan tanda-tanda ini dia lebih merujuk kepada bukan saintifik. Sebab itu jangan pandai-pandai untuk kita menterjemahkan borak dalam bentuk saintifik hari ini. Dan macam mana Rasulullah boleh bergerak dalam semalam dengan menggunakan hujah saintifik hari ini. Saya nak begitu, tak akan dapat jawapannya kalau kita menggunakan hujah-hujah yang gunakan saintifik ini. Sebab Rasulullah bukan berada di alam ini, dalam perjalanan itu. Saya dah sebutkan konsep alam dalam Islam ni. Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya banyak alam ini. Dan mana dia pergi? Dia jumpa Nabi Adam, dia jumpa Nabi Ibrahim, dia jumpa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya. Dan bila dia jumpa, kecuali Nabi Isa AS, yang the rest semua dah meninggal, semua dah arwah. Tapi macam mana dia boleh berkata-kata, boleh berdialog? Di alam mana itu? Jadi jawapannya, dia pergi ke alam lain, alam yang bukan alam yang saintifik ini. Jadi sebab itu jangan mudah sangat bila datang mentafsirkan ayat itu secara literal begitu. Secara literal mereka mengikut begitu, ya tak boleh. Kena memahami makna ini. Okey. Jadi kenapa Allah jadikan fenomena tersebut? Apa makna fenomena tersebut? Dan semua ini penting kerana
untuk menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, dia berhadapan dengan semua benda ni, dengan segala fenomena ini. Bila dia nak berperang, dia nak buat senjata. Kalau saudara tengok macam mana peperangan berlaku di Badar, kenapa Rasulullah pilih di Badar? Dan itu bukan pandangan Rasulullah, itu pandangan sahabat dia. Dia siapkan syura dan sebagainya. Kalau nak perang, senjata tak bawa, mana boleh? Nak buat senjata ni, kena bina senjata. Kenapa senjata? Jadi segala-gala ni kita boleh bangunkan dengan, dan tujuan kita tidak lain kerana Allah, dan kita berperang kerana Allah dan Rasulihi. Itu saja. Dan kita buat semua kerana Allah. Jadi begitulah pandangan Al-Biruni terhadap bagaimana sains ini. Kita tengok yang seorang lagi yang juga terkenal, yang sezaman dengan beliau. Kalau tengok dalam sini, tadi kan Al-Biruni kan saya dah sebut 9731048, dan Ibn Hatim 9651041. Dua-dua orang hamba Allah ni lahir di tempat yang berbeza. Kalau saudara boleh tahu peta dunia tu, peta di Middle East, boleh tengoklah apa Uzbekistan kat mana, dan Ibn Haytham ni dilahirkan di Basrah kat mana. Jadi dia memang orang Arab, dia cakap bahasa Arab. Orang Arab Iraq lah. So dalam mengikut Ibn Haytham, ini saya kebetulan diberi satu tesis PhD untuk dinilai, dan saya mendapat banyak maklumat daripada sinilah. Dan dia mengkomen buku berkenaan dengan tulisan Ibn Haytham tentang Samarah Al-Hikmah. Kita tahu Ibn Haytham ni buku yang terkenal ialah Al-Manazir, Book of Optics. Tetapi dia mengambil buku ini yang hanya 40 muka surat. Dalam buku tersebut, saya nak sebut tadi lah, pencerapan alam ini, dia adalah merupakan satu tanda kebesaran Allah, seolah-olah alam ini merawikan sesuatu. Jadi daripada Allah. Sebab objek yang lepas itu, dia jatuh. Dan dia tidak akan jatuh tanpa izin Allah. Api yang panas itu terbakar. Dan dia tak mungkin terbakar tanpa izin Allah. Jadi kalau kita mengkaji tentang api yang membakar, tentang objek yang jatuh, tentang pisau yang tajam memotong, tentang elektrik yang mengalir dalam kopor kabel, dia seolah-olah merawikan kepada, seolah-olah Allah Ta'ala itu menjatuhkan sesuatu kepada kita melalui alam yang ikut tabi'inya. Bila macam tu lah. Alam ikut tabi'i ini, manusia dia tak ikut tabi'i. Orang tak pergi minum arak, dia nak minum arak. Jadi dia ikut tabi'i. Tapi kalau binatang, kalau makhluk yang lain, dia ikut tabi'i dia. So daripada melihat alam tabi'i ini, dia mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum alam. Objek yang lepas jatuh itu hukum alam lah. Kopor kabel ataupun logam, dia mengalirkan elektrik, itu hukum alam. Ilmu yang diperolehi dari alam tabi'i tidak mutlak. Yang ni saya sebutlah. Tapi dia faham. Yang dia kaji ini adalah yang lazimnya berlaku. Ada pengocoran-pengocoran tertentu yang Allah Ta'ala lakukan kerana ingin menunjukkan kehebatannya. Dalam kes Nabi Ibrahim pun ada sebabnya. Dalam kes Nabi Rasulullah SAW di Isra' Mi'raj pun ada sebabnya. Dalam kes Nabi Musa yang lari di Firaun dan menyeberangi Laut Merah pun ada sebab-sebabnya. Kalau sebab biasa dia tak berlaku. Itu disebutkan sebagai mukjizat lah. Yang kedua ialah khabar. Jadi saya atur ni ambil di bawah dulu lah. Khabar ini adalah dari sumber riwayat yang tentulah dicerita dengan hadis. Ini pun dah selesai. So kepada Ibn Haytham ini sumber ilmu ada 3. Satu alam ini, yang kedua hadis, dan yang ketiganya adalah Al-Quran. So saya tak boleh detail yang dua ni sebab ni dah faham lah. Tetapi kita terlupa yang ini. Soal alam ni, jadi kalau nak dapat ilmu mengikut Ibn Haytham, kita kena tengok alam ni. Dalam kajian dilakukan oleh Ibn Haytham ni, terutama dalam benda optik, dia melihat kenapa objek itu bergerak gitu. Apabila bila sumber cahaya yang menggunakan objek itu bergerak, dia bergerak misalnya. Kemudian akhirnya dia dapat mencipta kamera obscura, itu lubang halus itu. Itu bukan ciptaan Newton, itu ciptaan Ibn Haytham. Tetapi orang Islam selalunya dia takkan buat hukum dia, sebab dia tahu hukum itu daripada Allah. Dia tak akan kata hukum Ibn Haytham, tak ada. Kemudian, okey, kita stop dekat sini. Cukuplah membagi dua orang hamba Allah ni. Jadi saya dah pergi kepada saudari. Pertama, dalam sains tauhid ni ada 3 entiti.
Saya pergi hujah-hujahnya entiti itu entiti Tuhan, dan Tuhan itu sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Ikhlas, dan kemudiannya bila ahli-ahli sains Islam melihat perkara ini sebagai sumber kepada ilmu sains ini. Tapi istilah sains belum wujud pada itu. Jadi satu bidang ilmu yang mereka mengkaji, dan dengan kaji ini sama dengan ilmu lain. Saya tak mengatakan bahawa tarafnya sama, sebab dalam Islam ni dia ada hierarchy of knowledge. Tetapi tempang agama ini, kalau sekiranya ilmu sains tak dituntut. Sebab untuk berwudu kita perlukan air, dan air itu mesti air mutlak. Tapi air mutlak itu tak akan mampu untuk dibawa kalau kita tak belajar sains. Jadi nak bawa air yang mutlak yang orang boleh ambil wudu, itu kena belajar sains. Untuk pergi Mekah, pergi haji, itu fardu tu kepada mereka yang berkemampuan untuk menggunakan haji. Tetapi kalau kita tidak ada kapal terbang, kapal laut yang dicipta oleh sains, dia akan tertempang, dia akan terjejas, terencat. Mungkin mengambil pasal 6 bulan, setahun dulu sampai sana. Macam orang dulu-dulu lah. Zaman orang tua saya dulu kalau pergi Mekah, 6 bulan sebelum haji dia kena pergi. Sebab tu dia ambil kesempatan belajar di di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian dia balik pun macam tu juga. Dalam perjalanan itu mereka bertemu macam-macam. Yang mereka juga kadang-kadang orang jahat pun yang nak mengumpat mereka. So ini adalah 3 sumber ilmu daripada ni. So panduan kita tidak lain dan tidak bukan ialah Al-Quran. Jadi kepada Ibn Haytham tidak wujud pertentangan di antara ketiga-tiga ini. Ketiga-tiga tak ada satu pun yang bertentangan. Tetapi macam mana orang yang nak mencari kebenaran secara saintifik ini melihat alam ini. Kalau dia melihat alam ini dengan adanya wahyu, dengan menerima konsep tauhidik tadi, dia takkan pergi. Tapi kalau dia tengok dengan tauhidik, dengan sekular saja, Tuhan itu dikesampingkan, maka dia akan mengatakan itu adalah cerita-cerita misteri dalam Al-Quran. Cerita-cerita Nabi Ibrahim dibakar tak dibakar, cerita itu semua cerita-cerita tak logik, tak masuk akal. Kita kata cerita itu benar. Memang tak masuk akal. Memang akal kita tak mampu untuk memikirkannya. Kalau dah akal kita mampu, kita tak namakan dia mukjizat. Sebab ta'arif mukjizat itu ialah sesuatu fenomena yang berlaku yang di luar kemampuan manusia untuk berfikir. Itu ta'arifnya. Jadi orang menolak ini sebahagian tu kerana cerita itulah. Kalau dia terlalu kuat sangat ataupun taksub dengan sains sekular ini. Pada asalnya sains sekular tak ada masalah. Tapi dia mesti tunduk kepada, dia kena cari usaha untuk tunduk kepada Al-Quran itu. Sebab revelation ini atau wahyu ini paling benar. Sebab sejak daripada dulu dia tak berubah. Sedangkan sains itu saya dah sebut banyak kali dah berubah. Teori atom dah berubah. Jadi mana mungkin saya nak menggunakan hujah daripada teori yang selalu berubah untuk menjelaskan wahyu. Sedangkan wahyu itu tak berubah. Itu di antara hujah-hujah lah. Okey, kalau kita tengok Al-Quran ni, saya nak cepat sikit ni. Bukan tak habis, nak bincang dengan saudara sikit kat ujung ni. So, kalau kita tengok Al-Quran, ambil Quran, cuba perhati daripada seluruhan itu. Kalau bacalah, tak apalah. Tapi cuba tengok ayat-ayat Al-Quran. Dan saya lihat, kita dapat bahagikan ayat Quran ni kepada 3 kategori. Ada 3 kategori Al-Quran. Pertama adalah kategori yang berbentuk kenyataan, suruhan, perintah. Misal Allah Ta'ala sebut, Inna dina inna Allahil Islam. Agama di sisi Allah itu ialah Islam. Jadi memang kata ada banyak agama. Memang ada ayat mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk mana-mana agama. Tetapi setelah kita memeluk Islam, maka agama lain itu kita tak terima, tapi kita kena terima adanya agama lain itu. Sebagaimana Rasulullah terima adanya agama penyembah berhala di zaman dia. Tapi dia bukan penyembah berhala. Dia menerima adanya agama-agama lain. Sebelum kita memeluk agama Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Tapi setelah kita memeluk agama Islam, dah jadi orang Islam, dah pergi semayang, tiba-tiba nak minum arak. Bila orang tanya kepada kenapa kau minum arak, dia pergi hujah la ikraha fid din. Mana boleh? Sebab bila dia memeluk agama Islam, dia sudah mengikat dirinya dengan peraturan Islam, dengan syariat Islam.
Sebab tu kalau dia nak keluar daripada Islam, kalau di Malaysia ini ada peraturannya. Dan kalau kita masuk universiti, ada peraturannya kan. Dan kita nak keluar universiti, ada peraturannya. Kita boleh keluar universiti sebagai seorang pelajar yang gagal. Kita boleh keluar universiti tak gagal, tapi kita tak habis, kita berhenti tengah jalan, boleh? Saya pernah nasihat pelajar saya waktu saya di Timbalan Dekan dulu, supaya dia berhenti. Kenapa? Sebab kalau dia dapat penuh markah per semester akan datang ni, dia akan diberhentikan juga. Sebab dia dah beberapa kali dah dia kena warning ni. So, jadi saya cadangkan pada dia supaya dia berhenti, supaya tidak ada dalam rekod mengatakan dia diberhentikan. Jadi, dia boleh memohon ke universiti lain. Alhamdulillah hari ini saya dapat maklumat dia dah berjaya. Sebabnya sebab perkara itu berlaku ketika berlaku perbelahan antara ayah dan maknya. So dia marah ke ayah mak dia failkan dirinya. Tetapi selepas perkara itu selesai, dia dapat masuk universiti lain dan sekarang dah berjaya. Jadi ada orang yang keluar, tetapi mesti kalau nak keluar universiti ada peraturannya. Begitulah. Kita masuk satu persatuan, nak keluar satu persatuan. Ada peraturannya. Tak percaya, cuba baca perlembagaan persatuan kita. Pergilah ke negara siapa-siapa pun. Jadi, kita adalah umat yang berperaturan. Gitu. So, jadi ayat yang pertama adalah ayat yang membentuk tentang inilah. Suruhan, perintah-perintah yang membentuk agama kita itu. Model iman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu cakap itu tak buat kan. Bersapa orang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surah Al-Hujurat. Sungguhnya mereka yang beriman mereka itu kepada Allah wa Rasulih. Thumma lam yartabu wa jahadu, dan kemudiannya itu mereka berjihad dengan harta amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, ke jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang benar. Jadi diberi itu solat, aqimus shalah wa atu zakat, ada dua sekali. Puasa kan, so pun tahulah kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So sebab kita dah meluk besar, jadi ayat-ayat ni ayat yang macam perintah kufur, munafik dan sebagainya. Yang kedua kita dapat lihat adalah ayat berhubung dengan kehidupan sosial. Dan sesama manusia ni beradab dengan guru kita, dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan masyarakat kita dan sebagainya. Nanti saya sebut apa seterusnya. Yang ketiga, ayat-ayat berkenaan dengan alam tabi'i. Malah ayat ni yang paling banyak. Ayat alam tabi'i ni cukup banyak. Katanya lebih kurang hampir-hampir 800 ayat mengikut Abdul Salam. Dan ada kajian terakhir ini mengatakan malah lebih daripada itu. Kalau kita lihat macam ayat pertama dalam Islam ini, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaqah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, khalaqal insan, dijadikan insan min 'alaqah, daripada 'alaqah. 'Alaqah ni stage yang kedua. Dia daripada nutfah 'alaqah mudghah. Jadi kenapa Allah Taala tidak menyebutkan yang pertama itu, pertemuan antara sperm dan ovum? Tapi Allah Ta'ala menyebut dan alaqah. Alaqah ini bila bentuknya menjadi segumpal darah. Jadi ayat itu juga ayat sains mengikut Gizmo. Jadi kalau kita nak tafsir dari segi itu, maka kita akan pergi kepada scientific explanation of that ayat. Penerangan secara saintifik dari ayat itu. Sama dengan surah Wal-Asr. Surah Al-Asr bermula dengan Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi asar, waktu asar atau demi masa, sesungguhnya insan, dia tak kata lembu, dia kata kambing, dia kata malaikat. Dia hanya kata innal insana lafi khusr. Yang rugi ni manusia. Sesungguhnya insan itu berada dalam keadaan kerugian. Kenapa? Illa alladzi, melainkan mereka yang beramal saleh, illa alladzina amanu, mereka beriman dan beramal saleh, dan melakukan dengan penuh kesabaran. Okey, untuk melengkapkan ini saya kena pergi nota saya. So saya sebut ayat ni sebagai contoh, tapi saya tak buat ayat semualah. Inna dina indallahi Islam, Ali Imran 3:19. Ini ayat yang ceritakan tentang bentuk-bentuk beriman kepada Allah ni. Aqimus shalah wa atu zakah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu berpuasa. Ayat yang saya sebut tadi.
Sungguhnya orang yang benar-benar beriman hanya ni. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika musaddiqun. Dan banyak lagi lah ayat-ayat lain. So ini contoh-contoh ayat yang Allah Ta'ala buat satu statement. Statement inilah orang Islam, orang beriman, maka dia kena ikuti macam ni. Dan ayat ini pun dia kata ya ayyuhalladzina amanu. Dalam mendirikan solat, dalam berpuasa pun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sebab orang dah masuk Islam beriman inilah berpuasa. Kemudian yang kedua ialah ayat-ayat yang berhubung dengan kita nak bersosial. Ini banyak ayatnya, antaranya ya ayyuhallazina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmidhu anfusakum wala tanabazu bil aqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu janganlah satu kaum itu mengatakan pada kaum yang lain. Mungkin kaum yang dikata lebih baik daripada mengata. Dan disebut yang perkataan kaum ini boleh jadi kaum Melayu, Cina, India, boleh jadi kumpulan-kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B, persatuan A, persatuan B. Boleh jadi kumpulan parti politik pun. So jangan satu kumpulan parti politik ini kata kumpulan yang lain. Sesungguhnya yang mengata itu mungkin lebih baik. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan janganlah seorang wanita itu mengata pada wanita yang lain. Mungkin wanita yang dikata itu lebih baik daripada yang mengata. Tu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang beriman, janganlah kamu berusaha berspai-spai itu nak cari kesalahan orang. Inna ba'dadh-dhann ismu wa la tasbu. Sesungguhnya perbuatan berspai-spai mencari kesalahan orang ini ialah dosa. Ini diberi dalam ayat ini. Jadi ini adalah ayat yang berhubung dengan bagaimana kita nak behave ourselves. Kita nak berkelakuan, kita nak itu. Yang saya sebut, termasuk ayat saya sebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman, janganlah kamu cakap tapi kamu tak buat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Celakalah mereka yang asyik cakap tapi dia sendiri tak buat. Jadi ayat ini bukan hanya dalam peribahasa Melayu, tapi ayat Quran. Kita tak boleh bercakap kita tak buat. Surah As-Saff ni, yang ayat saya baca, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang menceritakan bagaimana kita kena menghormati orang tua, kena menghormati jiran tetangga dan sebagainya. Dan ayat yang ketiga ini adalah ayat yang cuba menyatakan kepada kita tentang keteraturan alam tabi'i. Ini dah sains ni. Biar dah sains saya kena panjang sikit. Alam ini berada dalam satu susunan dengan kadar tertentu. Manusia mempunyai kemampuan untuk memahaminya. Manusia mampu untuk memberi alasan. Dan Allah Ta'ala terberikan kepada dia kemampuan untuk memberi alasan ini. Menggunakan kaedah tertentu untuk memerhati alam tabi'i ini. Menambahkan pengetahuan hasil cerapan. Dan menghasilkan sifat yang sama. Ini semua dah dinyatakan dalam Quran. Contohnya saya ambil ayat ini. Ayat sikit ya. Surah Qamar. Ayat 49. Pendek ya. Ini satu ayat ni. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu. Syai'in. Menurut kadar. Jadi Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu ada kadarnya. Kalau kita makan nasi, ada kadarnya. Makan lebih, kita kenyang lebih, tak boleh buat kerja. Kurang, kita pun tak boleh buat kerja. Jadi sama dengan belajar. Belajar sekarang ni 4 tahun. Tahun pertama buat ini, tahun kedua buat ini, tahun ketiga buat ini, tahun keempat buat ini. So, setiap satu tu ada kadarnya. Tiba-tiba kita hanya tumpu pada tahun 4-nya. Ya, aku tu feel. Itu yang menyebabkan sebahagian kita buat sport soalan dan sebagainya. Sebab dia tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala kata, nak belajar ni pun ada kadarnya. Nak makan pun ada kadar. Setiap sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap sesuatu ada kadarnya. Jadi, kalau objek yang lepas, saya lepas dia jatuh, ada kadarnya untuk sampai ke bumi. Jadi, saya boleh kaji kadar kejatuhannya itu, maka dapatlah teori graviti. Contohnya lah. So, jadi Allah Ta'ala bagi tahu lah pada kita. Yang kedua Allah Ta'ala kata, yang kedua ni lah, yang tamat tentang langit berbeza. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut.
kamu sekali-kali tidak melihat dalam penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, itu Ar-Rahman tadi, sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah, farja'il basaraha tarafin min futur. Dan maka lihatlah berulang. Adakah kamu lihat yang tidak Allah suruh parti semua. Ada yang tak seimbang. Jadi keseimbangan ini penting dalam sains. Sains amat penting. Sains menggunakan konsep keseimbangan ini dalam menjelaskan fenomena-fenomena saintifik dia. Hanya apabila kita belajar sains dalam konsep sekular, kita tak cari Quran. Malah kalau minta maaf, saya sendiri dulu belajar di Form 3, Form 1 lagi. Form 3 lah, bila pasal PMR dulu, terpaksa tinggalkan subjek agama. Karena saya buat additional math, additional science dan sebagainya. Jadi subjek itu dah penuh. Jadi cikgu kata, subjek agama lah kena tepi. Jadi kita tak belajar. Malah dianggapkan tanpa belajar agama ni pun kita boleh bangun sains sebab kita nak buat sains. Jadi cuba bayangkan kalau kita tak usaha cari sendiri agama ini dalam kerangka mengaji yang tak mementingkan agama sewaktu nak belajar sains. Sebab tu kita tak jumpa ayat-ayat ini. Memanglah bila saya tu kadang-kadang terfikir kenapalah aku tak belajar benda ni dulu. Memang tak belajar. Sebab yang kita belajar itu adalah sains sekular. Cuba tengok ayat ni. La syamsu yanbaghi laha an ini surah Yasin semua tahulah qamara lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing berada pada garis edarnya. Sebab pada ketika itu dia tak jumpa konsep planet. Kalau tengok yang terakhirnya tafsir, dan masing-masing beredar dalam orbitnya. Digunakan orbit. Dulu garis edar. Jadi maknanya orbit bulan dan orbit matahari tak sama. Jadi tidak mungkin matahari itu mendapatkan bulan dan tak mungkin bulan mendapatkan, sebab masing-masing beredar dalam orbit yang berbeza. Ini Allah Ta'ala ni. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Dan tidakkah orang-orang kafir ni, alladzina kafaru, kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Saya tak tahu, tapi kawan saya yang dalam bidang The Birth of Universe, namanya Profesor Bruno Gardidoni, dan hari ini bernama Profesor Ismail Abdul Haq Ismail, orang Perancis. Dia menggunakan ayat ini untuk menerangkan konsep Big Bang Theory. Bagaimana kejadian ini, dia kata. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa konsep Big Bang Theory itu sebenarnya telah pun dinyatakan Al-Quran 140,000 tahun dan 1,400 tahun yang lalu. Kemudian ayat berikutnya ini selain daripada manusia. Minal ma' kulla syai'in hayy. Daripada ayat, tiap-tiap benda yang hidup itu dijadikan. Afala yu'minun, mengapa kamu tidak beriman? Jadi, tengoklah benda-benda hidup yang lain selain daripada manusia. Sebab manusia ini dijadikan di syurga, daripada tanah. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Dan dijadikan insan itu daripada tanah. Itu beza. Surah Anbiya. Kemudian kita yang ni ayat yang saya sebutkan tadi lah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Kemudian ulul albab itu bukan hanya mereka memahami apa yang ada di matahari dan di bumi dan sebagainya itu, tetapi alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu mereka yang dalam qiyamnya, wa qu'udan, berdirinya, duduknya, dan berdiri, duduk, dan dalam berbaring, dan buat apa sajalah. Mereka memikirkan tentang bagaimana ciptaan langit itu. Jadi maknanya mereka mengkaji tentang astronomi, tetapi mereka memikirkan hal ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan mereka mengatakan, Rabbana, Tuhan kami, kamu tidak jadikan semua ini secara batilah, secara sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar, maha suci Allah, jauhkanlah kami daripada siksa neraka. Ini adalah ayat-ayat langsung yang berhubung dengan Allah Ta'ala meminta kita
untuk melihat aspek saintifik di dalam penciptaan alam ini. Ayat ini lagi lah, kan? Tapi tak apalah, saya sebut sikit ni. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifan alwanuha wa gharabi busud wa minan nas wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallah min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Apakah kamu tidak lihat? Ni Allah Ta'ala tanya ni. Cerapi ni observe. Jadi kalau kita lihat tu see. Saya rasa see dengan observe tu lebih. Dia suruh kita pandang, perhati dengan betul-betul. Sebab itu tafsirnya disebut, tidakkah kamu cerapi? Observe. Dan fahami bahawasanya Allah menjadikan air hujan daripada langit. Air hujan datang daripada langit. Tapi sebenarnya air hujan itu daripada air longkang. Air laut, air yang tak boleh diminum. Orang tak minum air laut, air longkang orang tak minum. Tetapi apabila ditimpa dengan sinar matahari, juzuk yang mengotorkannya itu ditinggalkan, tinggallah H2O saja yang naik ke atas, air saja, dan kemudian dia menjadi ringan dan boleh bergerak di angkasa dalam bentuk awan. Dan daripadanya itu, bila air daripada hujan turun tadi, walaupun asalnya dia air najis dan sebagainya, kemudian dia menjadi air yang cukup hebat, dipisahkan juzuk yang tak elok itu, kemudian ditimpa pokok menjadi pelbagai buah-buahan yang macam-macam jenis. Dan daripada gunung ganang, wa minal jibal lijadun bidun wa humrun mukhtalifan alwan. Gunung ganang, ada orang yang tengok yang ada warna merah-merah yang dekat Bhutan. Tetapi ada yang melihat ini sebagai gunung ganang ini ada banyak bentuknya. Ada gunung granit, gunung batu kapur, dan ada mata air di bawah gunung dan sebagainya. Dan sebahagian daripada gunung-gunung ini menyelamatkan air itu. Terutama mereka yang berada di Timur Tengah, yang buminya cukup panas, tiba-tiba ada air mengalir ke bawah, di bawah tu. Yang lalu di bawah tu yang boleh menyebabkan air itu tak beruap dan boleh digunakan. Mungkin saudara sendiri menonton National Geographic yang saya tonton di Padang Pasir, bagaimana orang-orang yang menghuni di Padang Pasir ini, dia tahu tempat-tempat di mana mereka menggali untuk mendapatkan air daripada air yang mengalir di bawah itu. So pelbagai rupa struktur batuan. Begitu juga wa minan nas, di kalangan manusia. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Arab, ada hitam, ada putih. Di Malaysia ada Kadazan, ada Bajau, ada Dayak dan sebagainya. Dan setiap satu ini, dia ada culture-nya, budayanya. Tentulah dikatakan Melayu itu kerana dia berbudaya Melayu. Tentulah Cina kerana dia berbudaya Cina. Dan sebagainya. Tapi kalau dari budaya Melayu, orang Melayu, tapi gaduh nak cakap orang putih ya, menghina bahasa Melayu. So macam mana? Kan? Tak nampak dia punya hubungan. So begitu juga wadawabi. Wadawab ni binatang yang melata, bukan binatang liar. Binatang yang melata. Wal an'ami, binatang yang ditundukkan. An'am, surah Al-An'am, binatang yang Allah Ta'ala tundukkan kepada kita, yang boleh kita pelihara dia. Mukhtalifun alwanuhu kadzalika. Innama yakhshallah min ibadihi. Sesungguhnya yang takut pada Allah ini ialah ulama. Dan ternyata yang takut pada Allah ini ulama. Dan ulama ini ialah mereka yang faham tentang fenomena kejadian air hujan. Mereka yang faham tentang kejadian pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang. Mereka adalah saintis. Wa minan nas wa dawabi. Mereka adalah ahli sains sosial. Mereka adalah orang zoologi. Mereka adalah orang botani. Dan mereka ini yang takut kepada Allah. Sebab innallaha azizun ghafur. Kalau dia rasa dia buat kajian ini menyebabkan dia rasa dia hebat sangat, boleh menguasai segalanya, sesungguhnya itu Allah Ta'ala maha perkasa, maha hebat, bukan dia. Dan kalau sekiranya dia terlajak, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampuninya. Ada orang buat sains ni, dia buat sains, dia terlupa. Dia tak baca benda-benda macam ni, dia terlanggar semua. Dan dia rasa dia hebat. Macam, tak apalah saya sebut nama, Christian Bernard dulu. Seorang pakar belah jantung dan telah berjaya memindahkan jantung manusia buat heart transplant di Afrika Selatan. Ketika dia menemui konsep ini, dia mengatakan, bermula daripada hari ini, berilah aku siapa. Aku boleh pastikan bahawa nyawa kita ni selalu di tangan dia.
Dan akhirnya dia sendiri meninggal lumpuh, kena stroke. Jadi kadang-kadang kita jadi macam tu. Kita rasa kita hebat sebab kita boleh apa? Kita boleh memahami ini dan orang semua bergantung pada kita lah. So ini adalah hujah-hujah Al-Quran dan hujah saintifik di mana sains tauhid itu perlu dibangunkan sebab dia Quran. Kita hendak ahli sains itu, ahli sains macam sekarang lah, sebab ahli sains yang sekarang pun dia ambil daripada Islam. Macam apa, Jabir Hayyan, dia buat chemistry. Banyak ahli chemistry ambil daripada dia. Kaedah saintifik dia pun tak guna. Tapi bila datang apa abad yang ke-17, ke-16 gitu, ke-18 ini, mereka mengeluarkan unsur-unsur agama itu. Sebab mereka, saya sebut dulu kan, mereka bertentangan dengan pihak gereja. Yang akhirnya gereja menghukum mereka. Dan mereka mengatakan, no, we are not doing anything. Kami hanya mengkaji benda ini dan kami dapati bahawa bumi ini mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Kalau you boleh bagi hujah, sila bagi hujah. Tapi mereka ini dihukum. Dan akhirnya mereka kata, no, we are also Christian. Kami menerima Yesus sebagai Tuhan kami. Dan kami pergi rahat ke church. Dan kami menyanyi di church. Kami baca Bible. So, kami masih dalam agama Kristian. Tetapi ahli gereja menolak mereka berlaku perdebat ini. Tapi dalam Islam, Alhamdulillah tak pernah berlaku. Saya sebut tak berlaku dan saya beritahu dah. Dan saya dah bagi jawapan itu pun. Dan hari ini nak ulang balik. Bahawa sama ada bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, itu bukan hujahnya. Sebab dia bukan hal yang berhubung dengan akidah. Dia berhubung dengan bagaimana kita nak menentukan masuk waktu sembahyang. Untuk orang nak sembahyang lah. Kalau buat kajian dengan apa, cakrawala di atas tengok bulan tu untuk orang bergerak. Dulu orang berjalan dia akan tengok apa struktur bulan, apa bintang-bintang di langit. Jangan tanya saya tak faham, saya tak belajar. Jadi digunakan benda tu. Jadi kena belajar benda tu. So jadi bila kita terima gitu dan terima bahawa Quran itu membataskan kegiatan ahli sains ini ataupun membataskan apa finding orang sains ini, maka premis sains kita diterima, tetapi kita katakan keteraturan alam ini ditentukan oleh Allah, bukan manusia. Jadi, kemudian kita kata makhluk mempunyai tabi'i yang mengikut fitrah tertentu. Setiap makhluk Allah ini, pokok ke, binatang ke, cahaya ke, apalah, dan dia ada peraturan-peraturan tertentu yang diikuti. Dan manusia boleh mempelajari daripada keteraturan alam ini. Yang ketiga, manusia diberi Allah potensi untuk memahami ini. Dan secara terbataslah, bukan secara mutlak. Sebab itu kita kena sit down bersama dan bincang. Kita ilmu ini akan terus berkembang. Kemudian manusia ada khalifah Allah. Oleh yang demikian, Allah memberikan kita satu pengetahuan yang membolehkan kita untuk mengurus alam ini. Jadi tujuan sains tauhidik ialah untuk kita mengurus alam ini. Untuk menjadi khalifah Allah yang dulu kita janji kepada Allah bahawa kita akan menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah dan insya-Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga. Kemudian dengan demikian kita akan mengatakan begini, objek akan jatuh apabila dilepaskan daripada satu kesunyian sekiranya diizinkan Allah. Api yang panas akan membakar sekiranya biiznillah, yang selalu katakan biiznillah, dalam selalu kita dengar orang Arab cakap biiznillah dengan izin Allah, dengan izin Allah. Izin pun dia biiznillah, izin, kata izin itu izin Allah. So, api yang panas akan membakar sekiranya diizinkan Allah. Pisau yang tajam akan memotong sekiranya diizinkan Allah. Dalam kes Nabi Ibrahim yang sembelih anaknya, Allah Taala nak uji Nabi Ibrahim. Of course, kerja Nabi Ibrahim tak selesai, kerja Nabi Ismail pun belum selesai. Jadi Allah Ta'ala takkan ambil dia orang lagi sebab setiap manusia itu ada masa hidupnya. Setiap kita, setiap saudara-saudari pun ada masa hayat kita. Dan telah diperuntukkan oleh Allah kepada kita. Dan kita belajar hari ini adalah supaya kita dapat menjadi khalifah yang baik. Itu tujuan kita. Jadi waktu muda, waktu umur belasan tahun ini, belajar betul-betul. Hari ini umur kita, saya nak masuk 70 lah, masih hidup lagi ni. Jadi, kita kena usahakan, tingkatkan dan meneruskan. Ini sebab kita nak jadi. Kalau alam ini terdapat kepada orang yang tak kenal Tuhan, inilah yang berlaku. Habis pencemaran alam, habis dengan glasier, habis cair habis semua.
So pokok memerlukan cahaya untuk membesar sekiranya diizinkan Allah. Dawai tembaga mengadakan elektrik sekiranya diizinkan Allah, dan seterusnya. So pahamlah kita bahawa ilmu ini bukan hanya terbatas melalui pencerapan manusia saja. Ada juga ilmu yang lebih hebat daripada itu, seperti yang saya sebut tadi, ilmu yang Nabi Ibrahim dan sebagainya. Sebab itu kita belajar sejarah dalam Islam, sejarah dalam Al-Quran ini diberitahu Allah Ta'ala beritahu, aku nyatakan sejarah Nabi agar kamu pelajari, agar kamu fikirkan, bukan nak tengok macam cerita sendiwara atau drama TV itu, tapi untuk kita melihat, mengambil iktibar, dan setiap kejadian, fenomena yang berlaku pada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, itu semuanya ada pengejaran yang kita boleh pelajari. Walaupun Nabi Sulaiman itu ialah di challenge jin Ifrit ni untuk bawa istana Balqis itu sebagainya. Tapi nampaknya macam cerita drama begitu. Tapi ada pengajarannya. Tapi kena baca tafsir betul lah. So dengan demikian, ilmu ini ada hierarkinya antara ilmu Al-Quran, itu ilmu wahyu, dengan ilmu yang kita dapat dengan pergi observe ciri-ciri alam. Tentulah ilmu wahyu ini lebih tinggi. Sebab dia merangkuminya. So ilmu yang boleh manusia berbeza dengan ilmu yang boleh menyebabkan manusia mengenal alam. Dan ilmu yang mendatangkan kebahagiaan juga penting. Nak jadi keluarga bukan hanya tekat nak meningkatkan ekonomi rumah tangga, nak belikan rumah, tetapi macam mana nak membahagiakan isteri kita, bagaimana nak membahagiakan suami kita, bagaimana membahagiakan pak mentua kita. Jadi pak mentua pun rasa alhamdulillah aku dapat menantu yang menyenangkan dia. Kadang-kadang dia kata anak dia sendiri pun tak dapat menenangkan dia, menantu dia yang dia menenangkan dia. Kadang-kadang dia boleh tanya ilmu daripada menantu dia. Dan begitu juga dengan anak cucu yang dilahirkan. Jadi ilmu tentang kebahagiaan takkan kita dapat. Hari ini kita berbicara tentang ilmu untuk eksploitasi alam. Kita eksploit semuanya, tapi kita tak bahagia. Sebab kita tak cari ilmu ini. Kita ingat dengan aku terimalah nikahnya, bahagia pasti datang. Siapa kata? Siapa kata? Sebab tu ilmu ini ada martabatnya, ada hierarkinya. Al-Quran sebagai sumber utama. Kejadian fenomena alam itu semua juga sebenarnya. Kemudian berkenaan dengan berkenaan kebahagiaan dan sebagainya, psikologi dan sebagainya ini ada satu lagi cirinya. So ilmu mestilah melibatkan hal yang membina saksiah, pribadi, jati diri. Jadi kalau ada ilmu sains tetapi nilai saksiah kita akan hilang, jati pribadi kita hilang. Tak tahu nak sebutlah. Macam yang berlaku sekarang ni lah. Saya syok dekat dia syok dekat saya. So what? Siapa kata kami petuk hati bahagia? Siapa kata kami pictures bahagia? Itu menghilangkan jati diri kita, pribadi kita. Dan sebagainya. Kadang-kadang tu sampai tak minta izin kepada orang tua pada. Tak tahu. Tiba-tiba balik anak, balik cucu. Wallahualam. Jadi, ujian sains ilmu itu mestilah melibatkan hal yang berhubungan dengan pembangunan emosi seseorang. Ini semua kena ni. Bukan hanya sekadar itu. Jadi emosi ini ada 3. Sebab tu saya nak sebut ringkas sampai tak termasuk dalam kuliah kita ni. Tapi kita sebut kita ada nafsu amarah, nafsu yang terkeji, nafsu amarah, emosi yang buat keburukan. Kemudian kita ada nafsu lawamah, nafsu yang jahat tetapi dia boleh dibaiki, dia boleh dibentuk, diperelokkan. Dan yang ketiganya kita ada nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan mutmainnah, ini nafsu yang paling tinggi disebut sebagai satisfied soul, iaitu soul rohani yang hebat, rohani yang satisfied. Sebab tu saya tengok Harry Lewis menulis buku Excellent Without a Soul, yang ditulis American should revise the education system. Patutnya mengkaji semula sistem pendidikan mereka sebab mereka hanya menghasilkan insan-insan yang excellent, cukup hebat without a soul. Tapi kita jangan tinggal soul kita ni. Sebab soul kita ni dapat merasakan ini dan malah kadang-kadang meruntun kita untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat ini. So kita kena tarbiyah pada dia. So dalam Islam juga pembangunan nafs atau emosi merupakan faktor pembangunan seseorang manusia itu. Kemudian ilmu juga seharusnya memandu manusia ke arah memahami makna. Dalam Islam, kreativiti dan membangun sains mestilah berada dalam kerangka pembangunan saksiah pribadi, jati diri, rohani dan sebagainya.
Kemudian kerangka atau worldview seorang itu mestilah membina. Jadi kita mesti bina tasawur dulu, worldview seorang itu untuk dia membangunkan. Ini kita bincang pembangunan, tetapi dia tidak ada tasawur tentang kehidupan alam ini. Kemudian kita lihat sikitlah ini. Ini pun saya dapat daripada Yusuf Qaradawi ada menyebut tentang perkara ini. Antara agama dan sains. Kita kena faham agama lahir daripada keyakinan diri bahawa di sana adanya kuasa tertinggi yang perlu kita patuhi. Kalau kita tak percaya ada kuasa, maka kita tak percaya pada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada agama. So, oleh kerana kita beragama, maka kita percaya pada Tuhan. Dan kita bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi kita percaya bahawa dia mempunyai kuasa yang ultimate, yang paling tinggi. Sains hanya lahir daripada perasaan ingin tahu untuk dibangunkan. Sains pula hanya kenapa objek lepaskan jatuh? Kenapa api yang pandai membakar? Hanya memenuhi keperluan itu. Beza kan? Yang kedua adalah agama lahir daripada pemahaman tentang pencipta itu. Sedangkan sains lahir daripada apa yang kita faham tentang apa yang diciptakan oleh Tuhan. Itu makhluk lah. Jadi agama itu lahir daripada kita memahami. Apa disebut sebagai awwaluddin ma'rifatullah. Seawal agama itu mengenal Tuhan. Mengenal Allah. Dan yang kita kaji sains ini, apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita tak kenal lah Tuhan sebab kita hanya kaji apa yang Allah Ta'ala buat saja. Tapi Tuhan sendiri kita tak kaji. Agama melahirkan rasa tanggungjawab diri dengan Tuhannya. Manakala sains akan melahirkan rasa tanggungjawab tapi kepada apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian agama memberikan kepuasan rohani sebab dia above, dia di luar, beyond the intellect. Emosi, intelek, jasmani. Sedangkan sains hanya memberi kepuasan intelek saja dan jasmani. Intelek kan kuasa memberi alasan. Tetapi kalau agama semua-semua ni, intelek pun boleh bangun daripada agama. Jasmani pun sama. Itulah kenapa kita kena tutup aurat, kenapa kita kena makan benda halal. Sebab agama lah. So akhirnya jasmani kita pun terbangun. Kita tak makan benda haram, kita tak minum arak dan sebagainya. So, tapi kalau sains tak nyatakan apa beza antara yang bernama timah ke, yang bernama Hennessy ke dan sebagainya. Kan? Kemudian agama membawa manusia kepada perspektif kehidupan yang lebih luas, merangkumi dunia akhirat. Sedangkan sains ini hanya apa yang ada di dunia ini. Okey, now saya nak pergi kepada Allah. Saya tambah sikit ni, sains tanpa agama buta, agama tanpa sains tanpa. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Einstein. Dia kata science without religion blind and religion without religion without science lame. Itu kata-kata pujangga dia lah. So saya nak pergi bincang sedikit tentang kerangka sains tauhid kita ni. Mungkin saya boleh cepat ni. So saya dah bincang dulu bagaimana ilmu sains Islam ini terjejas akibat jatuhnya di Andalusia dan kemudian jadilah peristiwa ini dan akhirnya lahirlah kita di sini. Jadi perkembangan yang dan hari ini saya bukan nak naiklah buku saya dah, tapi nak menunjukkan bahawa hari ini kita dah bicarakan tentang sains tauhid. Bukunya pun ada lah dan saya pun rasa macam tak perhati lagi, tapi dia lah sedang menulis lagi ni daripada masa yang kosong yang banyak sejak bersara ni. Jadi sekarang ini orang dah pergi kepada sains tauhid. Bagaimana juga ahli ekonomi sekarang ni juga berbicara tentang ekonomi tauhid. Ada yang juga saya baru ni saya terdengar ada orang nak bawa satu kajian baru yang dinamakan sebagai psikologi tauhid. Maknanya ilmu psikologi, ilmu jiwa tapi berada dalam kerangka tauhid. Alhamdulillah ramai orang yang dah nak kembalikan sebab semuanya dah ada di zaman Islam tetapi dirosak di zaman sekular ini dan kita kena cari balik dan bina balik semula. Tapi nak bina balik semula ni agak sukar. Sebab dulu bila kita bangun dengan Islam dulu, dengan agama dulu. Barulah bangun agama ilmu-ilmu yang lain. Dan hari ini kita berpisah, kita bangun ilmu lain dulu. Termasuk diri saya, belajar sains dulu sampai buat PhD sampai semua, kemudian baru nak tengok balik kepada agama. Itu pun kerana Allah Ta'ala dah pilih kita ni untuk tengok baliklah agama kita ni supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terjejas. Okey, tak apalah itu. So banyak bidang sekarang dah nak tengok dari aspek itulah. So ada program-program yang saya lihat ni nak komen yang dilakukan oleh
pihak kementerian dan sekolah juga. Kita buat satu sign, satu mengajar sains, cikgu sains ni cikgu yang sains sekular biasa, cikgu agama biasa. Dan lepas tu kelas ni kita sebut sebagai kelas tahfiz sekarang ni. Kelas tahfiz bestari dan sebagainya lah. Saya bukan nak kata tidak, tetapi ini adalah usaha yang cukup baik. Saya nak sebut ini usaha cukup baik. Tetapi ada sedikit dia punya handicap dah. Dia semua dia punya kelemahannya sini ialah kerana ada yang pelajar jumpa saya sendiri dan ibu bapa juga sebut perkara ini. Tapi tak dibincang secara open, tak dibuat seminar gitu. Iaitu guru yang mengajar sains ini, bila dia mengajar sains, tiba-tiba pelajar itu dia belajar tahfiz. Jadi guru agama dia mengajar tentang Al-Quran ni. Dan ada fenomena yang dia ajar itu tentang fenomena sains. Lalu dia jumpa cikgunya, cikgu sains, untuk bertanya fenomena. Of course cikgu sains tak boleh jawab dari segi perspektif agama. Kemudian cikgu agama pula mengajar agama, tapi dia juga tak mengerti sains. Jadi dia ajar agama tetapi dia tidak boleh membawa perspektif sains di dalam pengajaran ini. So di mana nak gabungkan ini? Ini yang pergi kesepaduan ini. Ini nampaknya tak ada jalan lagi sekarang ni. Kita hanya biarkan pelajar itu begitu saja. Sekarang ni kita ada kelas tahfiz di mana dia tahfiz, kemudian lepas itu dia sendirilah pandai-pandai untuk gabungkan. Dan ada sebahagian pelajar ini yang telah pergi ke luar negara, masuk kelas Genius ini, Permata Pintar, yang UKM juga. Kemudian dihantar ke luar negara dan bertemu dengan satu kumpulan pelajar yang bicara tentang sains agama. Tapi bukan Islam. Macam-macam. Ada yang Kristian, ada yang Islam, ada yang Bahai, ada macam-macam. Masing-masing berbincang. Dan dia tak boleh nak berhujah. Akhirnya dia tak pergi kelas dan mak ayah dia ni sedih dapat dia belantar tengok dia cara dia berkomunikasi. Sekarang kita ada handphone. Kita boleh berhubung dengan mak ayah kita di mana-mana saja. Mak dan ayah ni dapat rasa kelainan cara berbincang anak dia ni waktu dia pergi dulu dengan sekarang ni. Akhirnya dia pergi mengendap anak dia pergi ke negara, tak saya sebut negara mana. Dia pergi duduk sana seminggu, dia tengok anak dia dan akhirnya dia ambil keputusan bawa balik anaknya. Dan kebetulan jumpa saya. Saya pun tak boleh bagi jawapan tapi hanya boleh bincang saja. Tapi kita bincang je lah. So, ada sesuatu yang kena dibuat di tengah ni. Ini. Yang kedua ialah dalam okey, saya pergi kepada hujah itu lah. Macam mana nak menserasikan sains dengan agama ini? Itu yang satu yang dia. Maka lahirlah orang-orang yang terkenal seperti Maurice Bucaille, saya sebut tadi Keith Moore dan sebagainya. Dan saya dimaklumkan walaupun ada orang Islam mengatakan bahawa Maurice Bucaille ini beragama Islam, tapi dia tidak cenderung untuk menganut mana-mana agama. Tetapi dia lebih cenderung untuk mengadakan perbandingan di antara sains dengan Bible dan di antara sains dengan Al-Quran. Itu pun setelah dia bertugas di Riyadh, Arab Saudi. Harun Yahya kita tahulah, tapi sekarang tak dipakai lah sebab dia Freemason dia orang. Dapat tangkap kan di Turki. So begitu juga dengan Kismo di akhir ayatnya bila dia dah nak menulis buku tentang campur dengan bersama-sama dengan seorang yang agamawan yang baiklah di Timur Tengah, nak tangkap buku, dia ditangkap dan dikatakan dia ikut Osama bin Laden yang guru pula. Dan akhirnya dia confess, dia tidak know nothing. Dia tidak ada sangkut paut dengan perkara ini, dia hanya curiosity sebab selama ini dia tak pernah terasa bahawa antara agama dan sains itu dapat didekatkan. Hanya dalam Islam ini kita dapat lihat bahawa mereka ini sebati, maka diintegrate sedemikian rupa. Jadi dia merasakan itu dan umur dia pun dia meninggal 96 tahun. Jadi terlalu dah lewat sangat. Dia pun physically tak fit lah. Jadi ini sedang dilakukanlah. Ada seorang orang melakukan analisis berangka seperti Ahmad Didat dan Gary Miller. Ahmad Didat ini dilakukan ini kepada Bible dan dapat menunjukkan kelemahan Bible, dan Gary Miller nak menggunakan kaedah Ahmad Didat nak mencari kelemahan dalam Al-Quran. Ini dia mengakui, ada bukunya. Saya pun ada bukunya. Dia tulis bukunya mengapa
dia memeluk Islam ini. Dan akhirnya dia ikhlas. Ikhlasnya adalah mencari kelemahan Al-Quran. Nak tunjuk Al-Quran juga silap. Sebagaimana Ahmad Didat menunjuk bahawa Bible ini silap. Dan akhirnya dia diberi hidayah dan dia memeluk Islam dan dia menukar namanya menjadi Abdul Ahad Umar. Itu nama dia yang masuk Islam. Dan ini memang betul memeluk Islam lah. Tetapi ini hanya satu kerangka pemikiran. Apakah kita boleh buat silibus untuk mengajar di sekolah? Wallahualam lah. Tapi ini adalah satu perjalanan hidup seorang scholars, seorang ilmuwan tentang mencari kebenaran. Itu yang saya sebut tadi, mencari kebenaran di antara kebenaran wahyu dan kebenaran saintifik. Gary Miller bidang dia adalah standard set mathematics. Okey, saya nak cepat sikit ni. Kemudian Syed Hussein Nasser, orangnya masih hidup tapi dah amat tua sekarang, tak boleh datang Malaysia dah, dulu dekat Malaysia. Dia menggunakan pendekatan sacralization of knowledge. Sakral ni ialah sakral, pengkudusan. Mengkuduskan ilmu. Tidak lagi Islamization of knowledge, juga tidak menggunakan pendekatan yang disebut sebagai tauhidik, tapi dia menggunakan pendekatan sacralization of knowledge. Saya nak komen sikit tentang ni. Dan sekarang ini kita gunakan pendekatan tauhidik ini. Dan saya memang dalam hati saya mengharapkan bahawa Fakulti Sains di UKM akan mengembangkan ini sebab tidak ada universiti lain yang nak kembang. Dan kalau bukan lahir di UKM yang katanya universiti watan, mana lagi universiti nak lahirkan? Tapi adalah bergantung kepada kaki tangan yang ada lah. Okey. Kemudian bagaimana kita nak membangunkan kerangka sains ini? So, kita kena tahu apa yang nak dibangun kepada manusia. Manusia ini, dia bukan ada jari je lah. Saya tahu orang pelajar di Fakulti Pendidikan, dia kata jari. Jari itu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, kita ada roh. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh. Kemudian Allah Taala sebut dalam kejadian manusia ni, dia kata thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Setelah Allah Taala jadi allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Setelah kita dijadikan daripada air mani, air hina itu daripada sperm dan ovum, setelah dia membesar dan kemudian menjadi alaqah dan nutfah, kemudian Allah Taala kata tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Yang ni kita nak bincang. Ruh ni apa? Tapi Allah Taala kata yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh, katakanlah ruh ini bukan urusan kamu, urusan Allah. Tetapi dalam ayat yang lain Allah Taala menyebut qad aflah beruntunglah mereka yang membangunkan rohnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, menang, berjaya, al-falah lah mereka-mereka yang membangunkan rohnya, wa qad khaba man dassaha, dan kecundang, kecewa, gagal lah mereka-mereka yang mengotorinya. Jadi kita diminta untuk membersihkan roh ini. So saya tak berhasad nak bincang, masa takkan cukup tangannya kalau saya bincang. Ini konteks manusia. Kita juga ada qulub yang kita sebut sebagai hati nurani. Kita sebut sebagai hati nurani lah. Nak sebut apa lagi qulub ni? Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika mughafilun. Aku sediakan neraka jahanam katsiran minal jin wal ins, banyak daripada jin dan manusia. Kenapa mereka nak campak ke dalam neraka jahanam? Dan neraka jahanam ini neraka the worst among the hell. Sebab nama dia jahanam. Jahanam itu neraka yang paling rendah sekali. Allah Ta'ala kata mereka ada qulub tak guna. Mereka ada walahum adhanun la yasma'una. Mereka yang ada lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la walahum mereka yang ada qulub tak guna, mereka yang ada mata tak lihat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang ada telinga tak dengar. Jadi Allah Ta'ala kata qulub ni apa dia? Qulub ni setelah mata melihat, telinga mendengar, kita dah dengar dah, kita dah melihat dah. Sekarang ni perbincangan di COP26 kat Glasgow. Dia bincang cukup hebat. Qulub kita tak ambil hal. Qulub ini adalah satu
potensi di mana kita mampu untuk menganalisiskan maklumat daripada apa yang dilihat dan apa yang didengar dan memberi makna. Itu qulub. Jadi qulub tak guna. Yang keempat, kita ada nafs. Saya dah sebut ada 3 nafs. Ada perasaan, ada emosi. Kita ada akal, kita ada jasad. Yang ini kita besarkan. Akal kita besarkan, jasad. Yang 3 ini kita tak bina. Apa berlaku? Jawapannya kita semua tak berakal. Kita tak benar semua. Padahal kita semua ada dalam diri kita ini. Dan keseluruhan unsur ini perlu dibangunkan secara sepadu atau syumul. So untuk itu, mengikut apa Ustaz Hussein Nasir tadi dalam konteks sacralization of knowledge ataupun kita sebut sebagai pengkudusan ilmu, dia mencadangkan bahawa ini ilmu kudus. Tak kira boleh jadi ilmu ekonomi, boleh jadi ilmu sosial, boleh jadi ilmu psikologi dan kalau psikologi, maka psikologi lah di sini. Kalau ekonomi, ekonomi lah di sini. Kalau politik, politik lah di sini. Yang satu lagi kita ada ilmu tentang iman, agama. Jadi ini kekal. Untuk semua orang kekal. Yang ini dia berubah. Dan berubah sepanjang zaman dan berubah ikut disiplin ilmu. Jadi kalau kita boleh campurkan antara yang kekal dan yang berubah ini, maka kita akan melahirkan ilmu yang disebut sebagai ilmu kudus. Jadi proses mengkuduskan ilmu ini adalah proses untuk menggabungkan di antara ilmu yang sekular dengan ilmu yang kekal ini. Itu pandangan daripada Syekh Hussein Nasir. Tetapi, ini saya nak sebut juga, ada pandangan yang tak bersetuju dengan pandangan Syekh Hussein Nasir ini. Sebab itu, saya tak gunakan pengkudusan ilmu. Kita boleh menggunakan sains tauhid. Jadi, kena bagi jawapan juga lah. Sebabnya ialah, dalam falsafah perennialism ini bermaksud yang selari begini, ilmu yang selari begini, maka sebenarnya dia tak boleh bertembung. Sebab ilmu sekular dia awal-awal lagi dah dia menolak agama. Awal-awal lagi menolak agama. Kemudian ilmu agama ini memang ilmu yang berhubung dengan membina perspektif hidup melalui itu yang disebut sebagai rububiyah, uluhiyah dan sebagainya. Dan ini kalau disebut dalam ini, maka tak boleh nak internationalize kan. Ilmu sains itu untuk orang Islam ke, orang kafir ke, Yahudi ke, Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, semua serupa. Hukum Newton kan serupa semua orang. Tapi kita nak ambil dia, kita nak ubah dia, ikut kita. Alam ini ada ketara-taranya, melainkan diizinkan Allah. Contohlah. So, dia tak boleh nak serasi kat situ. Ini yang dibincang oleh para ilmuwan setakat inilah. Jadi, masih diragukan. Nak melihat bagaimana proses pengadunan itu. Nak mengadun antara dua ilmu ini. Seterusnya adalah sains kudus ini bukan berlaku dalam Islam saja. Dia boleh berlaku dalam semua. Sebab itu, hujah Abdul Salam dulu yang mengatakan bahawa tidak ada sains Islam, sebagainya tidak ada sains Hindu, sains Buddha, sains Konfusius, sains Majusi, sains Kristian dan sebagainya. Sebab sains is a science. Ini hujah ini akan terus berlaku. So agak sukar untuk masyarakat dunia untuk menerima sacralization of knowledge. Sebab konsep sacralize ini, kudus ini juga di perspektif agama yang berbeza juga adalah berbeza. Okey. So, saya stop dekat situ. Nampaknya kita tak ada ruang untuk berbincang. Saya pergi yang bagaimana nak jaga kita sains tauhid ni. Tapi insya-Allah dalam 15 minit ni saya cuba cepatlah. So, saya dah sebut awal, kita ada 3 entiti. Apa entiti? Saya ada Tuhan, saya ada manusia. Manusia ini 2. Satu saya, satu ini saudara lah. Saudara ke, isteri saya ke, anak saya ke, jiran kampung saya ke dan sebagainya. Jadi, saya and the others. Ini saya. Jadi saya ada Tuhan, ini saya, ini alam. Jadi itu hubungannya. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah tempat kita tujukan segala ibadah kita. Apa itu alam? Alam di mana dia sebagai satu yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Apa itu manusia? Kita adalah pengurus dan pentadbirnya. Itu 3 hubungan itu. Kemudian saya dah sebut tadi, kita ada roh, ada qulub, ada nafs, ada akal. So saya nak bagi di sini fungsi kesemuanya ini. So, saudara ada nota, tak masalah. Komponen roh ini membolehkan manusia kenal Tuhan, beramal dengan sifat terpuji, mahmudah, cakap benar, tak kata ke orang, dan menjauhi sifat terkeji, mengumpat, kata ke orang, zina, terima rasuah, bertanggungjawab sama manusia,
ada isteri tanggungjawab dengan isteri, ada anak tanggungjawab dengan anak, ada pelajar tanggungjawab dengan pelajar, ada guru tanggungjawab guru dan sebagainya. Alam sekitar kita tanggungjawab dan dengan Tuhan. Kemudian qulub, yang saya dah sebut tadi, komponen yang membolehkan manusia melakukan analisis dan memahami makna. Kita ada naf, perasaan, emotional intelligence. Kita ada akal atau intellectual intelligence. Kemudian kita ada jasad, kena jaga ni semua, iaitu badannya, kalau lelaki kena wangi-wangian, kena tutup aurat, makan tak boleh minum arak, tak boleh makan bangkai dan sebagainya. Apa beza antara ayam sembelih dengan ayam tak sembelih? Satu masuk neraka, satu masuk surga. Satu diharamkan dan dibakar daging kita di akhirat, dan satu lagi dibenarkan. Kalau DNA serupa ya. So dalam semua ini insan saya. Bagaimana hubungan saya ini dengan Tuhan, dengan alam? Ini jawapan. So itu Allah. Allah ini ada nama-nama, 99 nama yang buat sifat Allah. Dan manusia ada qulub, ada roh, ada naf, ada akal, ada jasad. Dan di antara manusia dan Allah ini, kita adalah hamba-Nya. Ingat, antara kita dengan Allah, kita hamba. Oleh kerana kita hamba, dia agama apapun, maka dia kena sembah Tuhannya. Dalam konteks orang Islam, sembah Tuhan itu dizahirkan dalam 5. Syahadah, salat, zakat, puasa, mengerjakan haji. Puasa di bulan Ramadan, puasa yang lain sunat, dan mengerjakan haji. Sebab itu, dalam kelima-lima ibadah ini, orang tak soal. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa menghadap kiblat? Kenapa zakat sengatan beras? Kenapa zakat dikeluarkan dalam bulan Ramadan sahaja untuk zakat fitrah? Kenapa puasa di bulan Ramadan? Kenapa saya ni duduk di negeri barat, di mana siangnya panjang? Takkan saya nak puasa sampai 18 jam sehari? Kena puasa. Sebab ini dilakukan tanpa soal. Dan tidak ada ulama dulu-dulu sekarang pun menggunakan hujah akal untuk menjadi hamba Allah. Hanya hujahnya ialah kerana kita patuh pada Allah. Allah suruh solat, kita solat. Yang kedua, antara Allah dengan kita, Allah telah melantik kita sebagai khalifah. Saya dah sebut tadi. Itu pengurus dan pentadbir alam ini. Dan untuk itu, kita diberi satu ilmu, iaitu ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Apa akidah? Pahaman kita tentang Allah ini apa? Itu akidah. Kemudian syariah, peraturan. Peraturan yang kita kena ikut. Dan akhlak lah. Akhlak ialah etika hidup, iaitu budi pekerti kita yang kita perlu lakukan. Kalau hilang akhlak, hilanglah nilai kemanusiaan. Sebab tu orang tak kata, teruknya lembu ni tak pakai baju. Memang lembu tak pakai baju. Tapi kalau manusia tak pakai baju, memang dia jadi lembu lah, minta maaf. Lebih kurang macam itulah. Kemudian, di antara manusia-manusia, di antara saya dengan orang lain, dengan isteri saya, dengan anak saya, dengan masyarakat, dengan pelajar saya, dengan siapa-siapa, maka saya kena ada hubungan sosial, kena membangun ekonomi, kena bangun politik, kena bangun inter dan intra. Jadi kena ada hubungan antara set itu. Kemudian yang ketiganya, kita ada Allah, kita dengan alam. Dan alam ini, dia ada fitrah, ada tabi'inya. Bukan semula jadi, ada tabi'i. Api yang paling membakar dan sebagainya. Tetapi, ada juga sunatullah, ketentuan ilahi. Saya dah belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi gagal juga. Itu ketentuan ilahi. Kerana perancangan Allah itu lebih baik. Sebab kalau saya dulu, saya lupa Tuhan. Sebab kerana itu Allah Ta'ala awal-awal lagi dia gagalkan kita. Sebab Allah Ta'ala sayang kepada kita. Itu perhitungan seorang mukmin yang begitu. Kemudian antara manusia dengan alam. Kita ada kemampuan untuk mencerap. Ini untuk yang ni ya, antara manusia kita kemampuan untuk mencerap, untuk beri alasan. Dan kita bangunkan sains dan teknologi. Kemudian kita ada juga ada adab dan akhlak. Untuk bangun sains dan teknologi kita kena ada etika. Dan kita juga ada kebolehan memahami tabiat alam, ayat Allah. Sebab itu bila kita bangunkan sains ini tanpa Tuhan, maka dia menjadi sains sekular. Yang dikatakan sains tauhidik ini ialah apabila kita belajar sains ini, kita tak lupa Tuhan, kita tak lupa manusia lain, kita tak lupa alam ini, dan kita tak rosakkan alam ini, maka terbangunlah yang disebut sebagai tauhidik sains. Maka ilmu yang terbangun dalam usaha untuk memahami tabiat alam, tetapi dalam masa yang sama mengenal tanggungjawab dengan Tuhan, dan tanggungjawab dengan manusia, dan tanggungjawab dengan alam, maka ilmu ini dinamakan sebagai sains tauhidik. Itu perspektif manusia kat situ. Kemudian
inilah disebut sebagai konsep tauhid. Dan konsep tauhid dan membangunkan tauhid sains. Kemudian kalau kita pergi kepada ilmu yang lebih luas, yang lebih besar. Contoh macam ni, saya sebut semua tadi. Ini kita tadi. Right? Ini kita tadi. Dia jadi sains. Kemudian kita ada tasawur, kita ada worldview kita. Kita ada akidah, kita ada syariah, kita ada akhlak, kita ada worldview kita. So, kalau kita pandai matematik, kita bangunlah ilmu matematik. Maka ilmu matematik yang dilahirkan daripada insan yang menggarap ciri-ciri tauhidik ini. Maka matematik ini menjadi matematik tauhidik. Bukan matematik tauhidik, ini matematik tak matematik lah. Tetapi dia dipegang oleh seorang yang mengenal Tuhannya. Kosmologi, astronomi, geologi, fizik, kimia, botani, zoologi. Ini semua ilmu sains. Tidak setakat 8 ini saja. Bolehlah buat apa lagi. Dan ilmu yang di luar sana, ilmu berkenaan kejuruteraan genetik, kesihatan perubatan, kejuruteraan. Ini merupakan ilmu daripada gabungan beberapa ilmu ini. Tapi ada orang yang belajar ilmu ini, tapi dia tak belajar dalam ni. Maka jadilah dia sebagai exploiter saja. So, hari ini kita lihat, bila orang cakap tentang sumber tenaga yang lestari sebagainya. Dia ajar ni, tenaga suria lah apa semua, tapi tak belajar ni. Tempang dia. Dia nak mengurus pada arti. Dan dia tak ajar ini lagilah tak jadi manusia. Maka dia akan merosakkan. Jadi di luar ini, lahir ilmu-ilmu yang merupakan gabungan daripada ilmu-ilmu lain. Maka daripada, ini saya namakan sebagai ekosistem ilmu. Ekosistem ilmu sains, sains dan dalam Islam. Jadi ilmu sains itu terjelma, terpancar daripada diri yang tauhidik tadi keluar dan kemudiannya terbangunlah ilmu itu. Itu bukan itu. Saya minta maaf, masa tak cukup panjang untuk kita membincang dan saya akan pergi kepada kesimpulan sekarang. Ada dua slide kesimpulan ini. Pertama ialah sains adalah ilmu yang berhubung dengan memahami tabiat alam saja. Sains sekular adalah sains memisahkan urusan tabiat alam dengan agama. Sebagai khalifah Allah, Islam menggalakkan penganutnya memahami tabiat alam supaya manusia dapat mengurus alam ini. Ilmu mempunyai hierarki dan martabat. Tidak sama ilmu yang membolehkan manusia mengenal Tuhannya dengan ilmu yang membolehkan manusia mengenal alam. Ilmu yang mendatangkan kebahagiaan dengan ilmu untuk cari wang. Sebab dia kata, dengan wang banyak dia bahagia. Siapa kata? Kegiatan sains adalah salah satu kaedah mengenali pencipta. Ini yang saya nak sebut. Yang merupakan ibadah untuk meningkatkan keimanan. Maknanya bila kita melakukan kegiatan saintifik, dia adalah ibadah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Dia ibadah. Kegiatan sains juga merupakan salah satu manifestasi yang kita ini adalah khalifah Allah. Jadi kalau kita bertanggung dengan Allah, maka kita kena jaga alam ini. Ini kesimpulan satu. Kesimpulan dua ialah, apakah wujud sains Islam atau sains tauhid? Jawapannya, ya. Alasannya saya telah berikan tadi. Terdapat banyak ayat Quran yang meminta manusia secara langsung memahami tabiat alam. Dalam zaman keagamaan Islam, pendidikan sains telah dimajukan melalui institusi Baitul Hikmah, Universiti Zaituna, Qarawin, Al-Zahar, Sankore dan sebagainya. Dan universiti lain tidak ada. Maknanya oleh kerana orang-orang Islam ini memikirkan bahawa ilmu ini perlu dikembang, perlu dibangun, perlu di-share ke serata dunia. Maka mereka membina institusi-institusi. Baitul Hikmah adalah tempat menterjemahkan karya-karya daripada zaman Yunani, daripada Parsi dan daripada kerajaan Byzantium untuk dikaji oleh umat Islam. Begitu juga Universiti Zaituna. Semua universiti ini menerima semua pelajar daripada pelbagai kaum dan pelbagai latar belakang agama. Islam telah menghasilkan pelbagai ilmuwan sains dalam pelbagai bidang. Ramai kalangan saudara Muslim yang polemik. Kalau kita lihat dari segi sejarah, kita telah menghasilkan pencetus pada matematik seperti Abu Musa Al-Khwarizmi. Dia pencetus pada matematik itu sendiri. Kemudian Al-Biruni, Az-Zahrawi, Ibn Sina, Ibn Haytham dan sebagainya. Banyak sangatlah. Dalam buku saya itu ada, saya senaraikan. Sarjana Muslim telah mengasaskan pelbagai istilah seperti kita juga memperkenalkan istilah yang tak ada sebelum ini. Algebra, algoritma. Ini bukan istilah bahasa Inggeris ni.
alkali, alkohol, muzik, natrium, azimus dan sebagainya. Sarjana Muslim telah menghasilkan pelbagai karya agung yang digunakan begitu lama dan seterusnya lah. So, ini natijah-natijahnya. Kenapa kita kena bangunkan balik ilmu ini. Dan ilmu ini di dalam acuan yang sebenar. Saya ingat setakat itu saja yang boleh saya bincang. Masa mencemburui kita, saya nak bagi setengah jam tinggal 2 minit. Wallahu alam. Kalau dibenarkan oleh Dr. Azmin, boleh kita bincang sikit. Boleh, tak masalah Tok. Saya akhirah kuliah hari ini. Itulah. Pelajar-pelajar kalau ada soalan boleh sila boleh tanya sekarang. Apa sajalah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, tadi kan kita ada belajar 3 kategori ayat Al-Quran kan? Ya. Lepas tu kita nampak contoh-contoh ayat yang berhubung tentang fenomena alam tabi'i yang kita boleh kaitkan dengan sains. Ya. Jadi kalau ayat lain bolehkah kita kaitkan dengan sains? Sebab saya tengok contoh untuk ayat berbentuk kenyataan kan. Ada ayat yang memberitahu kita diwajibkan berpuasa. Maksudnya kita boleh kaitkan tak berpuasa tu dengan sains? Ada orang cuba nak cerita berkenaan dengan kesihatan bila berpuasa. Saya sering dijemput lah bagi ceramah sebab orang tahu saya dia cakap bahasa Islam. Tapi saya kata cuba tengok ayat tu betul-betul. Ayat tu kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Dia tak kata moga-moga kamu sihat. Jadi kena ingat tu, memang orang yang berpuasa memanglah sihat. Kita bolehlah pergi medical doctor kaji tentang melihat kesihatan daripada ayat tadi, melihat daripada amalan berpuasa. Tetapi matlamat terakhir berpuasa bukan untuk kesihatan. La'allakum tattaqun. Jadi untuk kita menjadi insan yang bertakwa daripada hari pertama hingga hari ke akhir. Dan juga kita lakukan puasa-puasa sunat yang lain kerana Allah. Jadi kena tahu matlamat itu. Saya kata tak salah kita nak hubungkan. Ada hari ini ada orang tengok solat. Bila kita rokok jadi macam ni, darah turun sekian. Bila kita sujud, darah kita turun sekian, maka dia akan memberi oksigen ke otak sebenarnya. Maka ada. Itu bukan tujuan solat. Dan kalaupun jadi begitu, Alhamdulillah. Tapi kita yakin ibadah kita lakukan ini tidak memberikan kemudaratan. Hatta kita pergi haji dalam keadaan kita bersusah payah nak mengerjakan tawaf dan susah sebagainya, itu pun semua ada kebaikan. Sebab tak mungkin Allah Ta'ala bila perkara yang dilakukan itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tak mungkin dia akan disampingi dengan perkara yang tak baik. Tetapi matlamat terakhir solat bukan nak turun darah turun ke bawah. Jadi akhirnya orang ni tak perlu solat lah, dia perlu senam . Ini kebimbangan saya. Jadi saya bukan ustaz dengan tanya hukum. Jadi, apa hukumnya orang ni? Saya tak tahu. Tetapi poinnya saya kata kena dilihat di segi perspektif yang sebenar. Okey? Tak wadi. Maksudnya kita boleh je kaitkan ayat Al-Quran ni dengan sains. Cuma kita kena tahulah matlamat sebenar dia je. Macam tu. Ya, boleh. Untuk menceritakan tak ada masalah. Tapi matlamat yang paling besar ayat Quran ini ialah la'allakum tattaqun. Itu matlamat terbesar. Bukanlah matlamatnya untuk sihat saja. Ini yang kadang-kadang kita tak boleh jawab. Dia orang kata, kami tak puasa lebih sihat. Tengok orang yang puasa. Pukul 2, pukul 3 gaduh nak balik dah. Bila datang bulan Ramadan kita kerja sampai pukul 5, dia dah gaduh dah pukul 3 dah nak balik. Minta kerjaan kat ini. Seolah-olah je bila puasa kita kena kerja kurang. Dan akibatnya orang akan perspektif gitu. Sedangkan realiti yang sebenar berlaku, bulan Ramadan lah berlaku Perang Badar. 17 Ramadan tu, itu Perang Badar, hari Jumaat. Jadi orang akan kata, kalau gitu lebih baik kami tak puasa. Sebab tak puasa lebih sehat dan segar lagi. Dia akan kata macam tu. Dan nak buktikan itu pun juga agak sukar di segi saintifik ini. Untuk mengatakan, kita kata kalau setahun sekali buat terapi sekian-sekian, memanglah betul. Tapi kalau orang yang membenci Islam tu, dia akan cari alasan untuk mengatakan tak.
Saya pernah juga lah. Akhirnya kita kata, the best way adalah la ikrah fiddin. Kita respect dia untuk dia memeluk agama Islam, dan saya pun respect kamu. Kamu tak nak puasa, tak apa. Tapi insya-Allah tugas saya dalam Ramadan ini saya akan laksanakan seperti biasa. Saya tahu saya lapar. Saya tahu bila petang bulan puasa akan mengantuk berbandingkan dengan bulan yang lain. Tapi kalau kita berhujah mencari faktor saintifik dalam benda-benda yang itu, kebimbangan saya itulah. Kita hanya asyik cari saintifik dalam berpuasa, dalam sembahyang, dalam apa lagi? Zakat mungkin tak ada kot. Sebenarnya itu ialah haji mungkin kita boleh cari. Itu daripada hubungan sains sosial lah. Bagaimana dengan orang yang ramai, bertemu dengan macam-macam orang dan sebagainya. Okey. Ada lagi tak? Okey. Tapi ini dah thank you, Dok Datuk. Ya. Ini bukan sains tauhid, itu soalan yang... Ada tak yang lain nak tanya tentang sains tauhid ni? Saya ringkas ini, sains tauhid ni dia mesti ada Tuhan. Tuhan itu the prime mover, faktor asas, faktor dasar. Dalam sains sekular, Tuhan tidak ada. Tuhan tak dapat campur. So, perkara itu berlaku secara kebetulan ataupun by chance ataupun berlaku mengikut tabi'inya. Okey? Assalamualaikum Datuk. Ada soalan ni? Assalamualaikum Datuk, saya ada soalan. Assalamualaikum Datuk, ya. Macam sains tauhid, maksudnya kita belajar sains atau kita mengkaji alam ni, tapi dengan pandang alam ada Tuhan. Tapi adakah sains tu boleh menidakkan atau mengiyakan kewujudan Tuhan itu sendiri? Kenapa pula? Kalau kita bermula daripada Tuhan, tak mungkin. Sebab kecuali Tuhan yang you faham itu adalah Tuhan yang you ciptakan. Jadi kalau dari segi Islam, lah, bila sebut Tuhan ni kita kena rujuk dulu dalam Quran. Tuhan itu apa? Sebab itulah subjek tauhid ini, subjek yang berhubung dengan akidah ini diutamakan, sebab akidah itu nak memperkenalkan Tuhan. Jadi jangan kenakan Tuhan di konsep orang agama lain yang menggunakan akalnya untuk menentukan bentuk Tuhannya. Kita tak. Jadi kalau kita mencari Tuhan dari segi agama kita dengan akidah kita yang betul, sumbernya betul, kita akan jelaskan Quran tu. Siapa Tuhan kita itu. Dan kemudian Tuhan ini menjadikan alam ini dan menjadikan manusia ini sebagai khalifahnya. Bukan berarti Tuhan memerlukan manusia untuk menjaga alam ini. Tidak. Jadi kalau orang menghujah mengatakan bahawa dia akan menggunakan sains itu untuk membatalkan kepercayaan kepada Tuhan. Macam you punya soalan lah kan. Saya nak tanya juga, Tuhan macam mana yang nak batal? Kalau Tuhan Hindu jangan cakap dengan saya lah. Saya tak tahu, nak tanya orang Hindu lah. Kalau Tuhan Kristian, malah Kristian nak jawab Tuhan dalam tiga itu problem tu. Sebab Nabi Isa is God. And God makan nasi ya. God yang makan kita, dia bukan Tuhan, dia Rasul, dia Nabi. Dia adalah orang yang punya karakter yang sebagai seorang Nabi. Bukan dia saja, mak dia, keluarga Imran. Itu pandangan kita. Jadi kalau orang cuba meletakkan pandangan Nabi Isa ni dalam bentuk pandangan agama dia, of course jadi macam dia. Sama dengan Tuhan tadi. Kalau kita meletakkan Tuhan dalam bentuk pandangan dia, of course kita tak kenal. Saya tak nampak dia punya itu akan tak tahu setakat ini saya tak nampak. Itu saya punya komen lah. Okay. Dalam Islam tak pernah ada percanggahan antara Islam dengan sains, tapi dalam sejarah Kristian itu Galileo Copernicus. Boleh baca buku oleh Hal Hellman. Hal Hellman, Perdebatan Besar dalam bahasa Melayu dikeluarkan oleh Institut Penerjemahan Negara, sebab buku tu amat popular. Dalam bahasa Inggeris pun ada. You pergi dekat Google nanti, kan tu HELLMAN. Jumpa bukunya tu, debate yang besar, ada 10 debate yang besar yang berlaku. Boleh baca buku oleh Maulana Risavi, bagaimana peradaban yang bangun sampai Islam ni telah membunuh lebih kurang 1,5 juta saintis. Dan akhirnya orang takut pada sains. Baru ini, sains ni baru timbul sekarang ni. Kerana mereka takut untuk menyuarakan pandangan mereka. Okey, ada yang lain lagi tak?
Okey, saya tak ada masalah tapi saya rasa masa tak cukup untuk ni. Okey, Dr. Azmin. Okey, baik Datuk. Terima kasih Fakih dan Afiqah atas soalan tanya kepada Datuk. So kita sama-sama mengucapkan terima kasih tak terpanai kepada Datuk atas sumbangan masa dan ilmu yang sangat besar yang telah Datuk kongsikan dengan kita. Dan alhamdulillah semua kita rekodkan dalam bentuk video dan nanti pelajar boleh capailah semua video-video yang video kuliah yang Datuk dah berikan. Okey, terima kasih Datuk. Saya pun juga nak ucap terima kasih kepada Dr. Azmin yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengajar subjek ini dan para pelajar yang sudah ambil subjek ini. Dan di hujung nota saya tu ada email saya dan ada nombor telefon saya. Kalau rasa nak, tapi kalau tulis tu saya mungkin tak ada masa kot. Tapi kalau rasa nak berkomunikasi dengan saya, gunakanlah alamat yang telah saya berikan itu. Moga-moga kita dapat membangunkan ilmu inilah. Baik, okey. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Datuk. Terima kasih semua pelajar. Terima kasih, Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih, Datuk. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Jumpa minggu depan InsyaAllah. Terima kasih. Sama.